Alright, so semalam kita dah kita dah belajar macam mana nak cari energy, binding energy, mass defect. Okay, so kena hati-hati dengan kalau soalan kalau soalan bagi atomic mass. Kalau soalan bagi mass of nucleus, awak boleh terus guna formula dia lah. Kalau soalan bagi mass, contoh mass of helium, dia sebut macam tu, so awak kata itu adalah mass of nucleus juga. Tapi kalau soalan dia tulis adalah atomic mass, so yang itu saja awak kena hati-hati. Bila kata atomic mass, so itu bukan mass of nucleus. Awak kena tolak dengan ZME. So mesti hati-hati. Tu yang satu saya nak highlightkan. Tu yesterday semalam kita dah settle yang tu. So hari ni kita akan masuk decay constant. Dan semalam juga saya dah explain yang decay radioaktif ni dia akan mengalami pereputan, decay. Decay adalah pereputan. Kenapa dia mereput? Kenapa dia decaying? Sebab dia nak mencari stability. Bila dah stable baru dia akan stop decaying lah. So decay constant. So kita masuk sekarang law of radioactive decay states that so kita masuk decay constant ataupun dia punya simbol adalah lambda. Lambda. Tapi ini bukan wavelength ini decay constant. Alright, so law of radioactive decay states that for a radioactive source, the decay rate dN over dt, ini decay rate, nama dia adalah decay rate. Ni decay rate. Is directly proportional to the number of radioactive nuclei N remaining in the source. So dN over dt, so saya nak awak tahu terms yang pertama adalah dN over dt. dN over dt is decay rate. Mesti tahu perkataan decay rate. dN over negatif dN over dt. Kenapa negatif? Sebab dia maksudnya kita punya nuklei tu asalnya let's say 10 kilo. Atau bilangan atomnya asal kita punya radioaktif ada 1000 atom. So dia mengalami decaying, dia nak mengalami kestabilan. So dia akan reput lah. So akhirnya dia menjadi, contoh daripada 1000 atom tadi dia menjadi 300 atom. So itu dia mengalami decaying lah. Dan itu yang saya kata atom-atom tadi itu adalah radioaktif nuklei kita. Ataupun saya kata tadi asalnya adalah 10 kilo radioaktif kita. Dan akhirnya dia menjadi 2 kilo. So itu adalah radioaktif nuklei kita, N. Number of radioaktif kita. So itu adalah so awak kena tahu termsnya. Yang pertama adalah N, radioactive nuclei. So decay rate dN negatif dN over dt. So dia berubah tak ada masa. So macam makin lama, so radioaktif tu berkurangan. So negatif ini dia maksudnya dia punya bilangan berkurangan. So is directly proportional to the remaining source. So N lah. Itu adalah dia punya radioaktif tadi. So rearranging the decay ni, sebab dia directly proportional, so dalam bentuk equation, so kita kena ada satu constant. So dN over dt is equals to negative lambda N. So negatif tu adalah remaining nuclei, dia decreases with time. So decay constant alpha ni adalah terms yang baru, ialah decay constant ialah probability that the radioactive nucleus will decay in 1 second. So dia punya unit adalah per second. Contoh, what is the decay constant alpha? So awak punya jawapan is 6.2 times 10 power of 3 per second. Itu dia punya jawapan. Contoh, ataupun per day. So biasanya decay constant ni tapi dia punya SI unit adalah per second lah. Sama macam awak punya jawapan-jawapan sebelum ni. Kalau soalannya tanya mass, awak per gram tak ada masalah. Tapi the SI unit adalah per kilogram. Contohlah kan. Samalah.
kilogram, gram. So kita guna yang SI adalah kilogram. Contoh. So decay rate, decay constant is characteristic of the radioactive nuclei. So kita rearrange. Ini adalah formula kita. Ingat dN over N. So tadi ada dN over dt kan. So dN over N is equals to negative lambda dt. Negatif lambda dt. So pada masa T sama dengan kosong, maksudnya kita starting, kita ada satu radioaktif, satu gedabar radioaktif tu. Kemudian pada masa starting saja, so N nya adalah N0 lah, initial 10 kilo tadi ataupun 1000 atom tadi, itu adalah N0 initialnya. So dia akan setelah beberapa masa, so nuklei dia akan berkurangan, isn't it? So kita integrate both sided. So akhirnya kita akan dapat N is equals to N0 exponent negatif lambda T. Ingat awak punya equation mesti ada negatif. Negatif. Sebab kita tahu remaining dia berkurangan. Itu saja. So N ni apa tadi? Ini adalah remaining of nuclei ataupun radioaktif kita. Number of radioaktif kita. N0 adalah initial dia. Lambda decay constant, T adalah time lah, masa. So decay constant ni dia unitnya adalah per second. So kena tahu dia punya terms itu. Alright. So dan bila kita kata dari segi dia punya remaining, yang saya kata kita punya radioaktif kan tinggal dia makin berkurangan. So bila kita sketchkan graf N is equals to N0 negatif lambda T. So kita dapati graf dia adalah graf curve begini. Curve begini. So asalnya dia adalah N0. Ini adalah yang asal radioaktif. So bila kita tengok separuh daripada dia N0 per 2, so kita akan dapat grafnya adalah ini adalah masa yang diambil. Masa yang diambil untuk setengah dia menjadi, let's say daripada 10 kilo tadi dia menjadi 5 kilo. So separuh daripada 5 kilo, so separuh, so N0 per 4. So separuh menjadi 2.5 kilo. So ini kita tengok graf ini, dia dapati dia adalah 2 half life. So dia dapati yang kat bawah sini dia punya masa yang diambilnya sama saja. Ni jarak dia ni. Masa yang diambil. Masa yang diambil. Jarak dia sama. So untuk menjadi apakah ini? Ia adalah half life. What is half life? Half life adalah ini kita namakan sebagai half-life. So ini kita refer sebagai half-life. So kalaulah soalan awak, so saya masuk sedikit terus pada half-life sikit. So dia adalah separuh daripada remaining. Kalau dari segi percentage, let's say daripada 100%, so kemudian dia akan menjadi berapa persen? 50. Kemudian menjadi berapa persen? 25. Kemudian menjadi berapa? 12.5. Kemudian menjadi berapa? 6.25. Kemudian menjadi berapa? 3.1 bahagi 2. 3.125%. Understand? Alright. So berapa kali half-life berlaku kat sini? So yang pertama adalah 1 half-life. Ini adalah 1 T setengah. Ini adalah 2 half-life. Half-life ni, T half ni adalah nama dia tau. So ini adalah 3 half-life. Ini 4 half-life. Faham? Dan ini adalah 5 half-life. Contoh, satu saya punya carbon content saya, let's say saya ada asalnya adalah 100% carbon content dia. Okay, dia punya half life adalah, contohnya adalah 30 tahun. 30 years. 30 years. Kemudian kita tengok asalnya dia 100%. Setelah
kita dapati, bila kita jumpa fosil kita, kita dapati dia dah tinggal 6.25%. So, berapakah tahun fosil kita ni? So, berapa half-life? So, sampai 6.25 adalah 4 half-life. Betul tak? So, one half-life dah 30 years. Isn't it? So, therefore, dia punya umur fosil kita adalah 30 darab dengan 4. So, dapat 120 tahun kita punya fosil kita. Faham? Faham So, kalaulah awak hati-hati jangan awak kira sebab ini pun ada student yang buat macam ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So dia kata 5 half life dia. Salah. Dia daripada 50 daripada 100 kepada 50 baru 1 half life. Understand? Alright. So itu kalau dari segi percentage. Sebab ada soalan dia dari segi pecahan pula. So 1 dia akan menjadi berapa? 1/2, kemudian 1/4, kemudian 1/8, kemudian 1/16. Macam itulah. Awak kena tahu. Dia bahagi 2 daripada remaining. Okey, bahagi 2. Itu adalah half life. Faham? Alright. So settle yang half life. So this is dari segi dia punya number of nuclei dia. Dia punya graf adalah curve yang begini. So dia tidak akan, the life of radioactive nuclei is infinity. Sebab graf ini dia tak akan reach kosong. Alright, so dia punya life tu adalah infinity. Understand? Alright, so itu dari segi saya kata dia punya content, dia punya nuclei. Dari segi dia punya radioaktifnya. So kita boleh kata dari segi activity. So equation kita, decay rate dN/dt, okay, so is number of decays per second ataupun decay rate. Decay rate adalah number of decays per second is dN/dt. So activity kita boleh dalam unit yang berbeza. So 1 Curie, 1 Becquerel, so tak kisah. Yang ini dia tak ada dalam list of constant. Tetapi kalau soalan minta awak dalam unit Curie, so dia akan bagi dalam soalan. 1 Curie is 3.7 times 10 power of 10 decays per second. So awak mesti cari unit dN/dt. Awak mesti dapatkan unit decay per second. Let's say awak dapat 5 decay per second. So soalan nak cari dalam unit Curie. Berapakah yang ini dalam unit decay per second dalam unit Curie? So awak tukarlah. Sebab 1 Curie is 3.7 times 10 power of 10 decay per second. Awak ada 5 decay per second. So boleh tak nak cari dalam unit Curie? Boleh. So tak ada masalah. Awak kena bahagikan lah. Itu tak ada masalah. Tapi don't worry, but this one is not in the list of constant. So dia akan bagi dalam soalan yang ini. Tujuan awak mesti dapatkan ini dalam decay per second. Kadang-kadang dia bagi N-nya adalah dalam unit T-nya dalam unit days. So macam mana, let's say 6 days. Macam mana nak tukarkan daripada unit second? So darab je lah 6 hari. Darab 24 hours. Darab dengan 3,600, isn't it? 24 hours, 60, isn't it? Okay, so mesti dalam unit daripada 6 days awak akan tukar unit kepada second. Then only awak guna yang decay per second, dan only awak tukar kepada Curie. Understand? Alright. So from the law of radioactivity, so dN/dt is equal to negative lambda n. N adalah number of sample kita. dN/dt adalah decay rate. Lambda ialah apa? Decay constant. So kita equation ini dia akhirnya dia akan dapat A is equals to A0 exponent negative lambda T.
A ialah apa? A adalah activity. Awak ingat A senang. A adalah activity. N adalah number. Macam tu saja. So A0 adalah initial pada masa T sama dengan kosong. Okay. Sama juga lambda adalah decay constant. T adalah masa yang diambil. Alright. Now, kita tengok next adalah half-life. Half-life ni saya dah sebut tadi. Half-life adalah dia punya nuklei itu menjadi separuh daripada remaining. Separuh. Okay, so half-life is equal to ln 2 bahagi dengan decay rate. So the equation half-life is equal to ln 2 bahagi dengan decay rate. Ataupun saya kata decay constant is equals to ln 2 bahagi dengan half-life. Ini biasa kita kena cari. Ini common, decay constant. Boleh? So equation yang awak kena tahu. So tengok So kita punya half-life kita, unit kita sama ada second, minute, hour, tak kisah. So dia depends dengan decay constant. Depends. So kalau lah half-life kita, awak tengok isotop uranium, tengok dia punya decay, ada punya half-life-nya sampai 4.5 dah 10 kuasa 9 years. 4.5 times 10 power of 9 years. So sangat lama. Ni. Berapa keturunan tak habis pun. So sangat lama ni. So sangat bahayalah radioaktif ni. So thorium, yang ini yang saya kata tu, kalau bismuth ke, kalau radon ke, radon biasanya digunakan dalam untuk rawatan lah. 3.8 days sahaja dia punya half life. So dia dah cepat capai stability dia. Alright. Okay. Ada soalan? So apa formula yang awak ada? Yang pertama adalah dN over dt is what? Rate of decay rate. Mesti ingat dia adalah decay rate. Is equals to negative alpha n. Lagi? Alpha pula. Lambda is equals to decay rate. Decay constant is equals to ln 2 bahagi dengan half life. Half life awak tahu nak cari So n is equals to n naught exponent negative lambda t. A is equals to a naught exponent negatif lambda t. Okay, ini saja yang awak kena tahu. Tapi ada dalam list of formula. Cuma awak kena tahulah nama-nama dia. Awak kena tahu apa benda tu. So kalau awak tahu formula je, ada lagi satu 4 je formula dia kan? List of formula 4 je kan? So awak kena tahulah nama-nama dia. Awak ada formula tapi awak tak tahu apa, macam mana nak guna pun awak tak boleh nak buat nanti. Alright, so kita tengok soalan. Contoh soalan tutorial. Okay, start dengan tutorial. Hurry up. Look at your tutorial question. Okay, a pure sample of radon contains 2 times 10 power of 14 atoms. Ini dia bagi apa ni? Very good. So awak kena tahulah ini adalah N of the isotope. The half-life is 1.6 times 10 power of 3 years. So ini apa? T half. So what is the decay rate? Soalan nak apa? Yes, very good. So dN over dt is equals to negative lambda n. Alright. So negative lambda is equals to negative lambda is equals to ln 2 over t half. T half dia berapa? Okay, so is equals to negative ln 2 1.6 times 10 power of 3 years. So tapi ini tahu unit years. Dia nak dalam unit Curie. Curie mesti dalam unit apa saya kata tadi? Unit second. So kita buat sekejap. 1.6 darab 10 kuasa 3 years. So darab dengan berapa? Ini years ni. Years 3, 6, 5 days. Lagi
Lagi 24 hours. Lagi 60 minutes. Lagi 60 second. So berapa? Nak cari. So cari T-half dia dulu. Cepat buat Azlam, buat cepat. Baik. Dan aja satu pula nak suruh keluarkan pensel. Right. What is the answer? 4.05 lah, 05 power of 10. Unitnya second lah. Kita dah second half life second sebab unitnya adalah kita dah tukar kepada second. Betul tak? So masuk kat sini 5.05 darab 10 kuasa 10 darab dengan N dia berapa? N dia adalah 2 times 10 power of 14 atoms. 2 times 10 power of 14 atoms. So what is the answer? dN over dt. Masukkan negatif sebab negatif tu dia dalam equation. Ada kan negatif kan? 745 times 10 power of 4. Decay unitnya per second. Dapat tak? Dapat? Okay, now itu baru dalam unit decay per second, isn't it? dN over dt dalam unit decay per second. The question is in unit Curie. Tapi ni tak ada dalam soalan ni. Tapi awak tengok dalam nota ada. So 1 Curie is equals to berapa? 3.7 decay kan? Decay per second. Okay, so kita ada negative 2745 decay per second. So therefore equals to berapa? Negative 2.745 times 10 power of 4 divided by 3.7 times 10 power of 10. So sama dengan times 10 power of negative 8 unit. Dah jadi unit apa? Curie. Understand? Sorry? Oh ni dah 10 kuasa 3 silap saya. Okey, betul. Sebab dia 2700 alright. Okay, good. Betul. Okay, so jawapan dia betul tak? Ni, betul. Betul Okay, settle. Faham? Alright, settle soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, soalan seterusnya adalah the isotope tritium has a life of 12.3 years. So dia dah bagi kat sini adalah T half. Assume we have 10 kilogram. So dia asalnya adalah and notnya adalah 10. So what will this integration constant? Soalan nak apa? This integration constant dia nak apa? Decay constant, meaning that dia nak lambda. So kena faham. Tapi dia nak in second. So T half awak dalam unit years. So what is the equation that you should use? Awak nak lambda je. So lambda is equals to ln 2 divided by T
half. Okay, so T half awak dalam years. So is equals to ln 2 divided by 12.3 times dengan yang tadilah 365 times 24 times 3060. So what is the answer? So the answer is sorry? Power of 8. Unit? Salah. Unit? S negative 1. Yelah, decay constant unit dia per second. T kan unit second. Ni betul tak ni? Oh, bukan jawapan dia. Oh, ni T half. Oh, saya terus jawapan alpha agak ni. Ni saya lambda. Berapa jawapan dia? 786. So 79 lah. Times 10 power of negative 9. Jangan buat siapa mungkin ni tak ada lah. Okay. Alright. Faham? Straight je lah buat. Straight masuk dalam equation. Alright. So next question. The half-life of iodine is 8 days. So dia dah bagi 8 days. On a certain day, the activity. So bila perkataan activity, awak dah tahu. Equation dia melibatkan A. The activity of a sample is 6.4 millicurie. What is activity 40 days later? So ini 8 days adalah T half. 6.4 millicurie and not A not. 40 days later T lah kan. Okay, so cari. Soalan nak cari activity A. Soalan nak cari A. Understand? Sorry So A is equals to A naught exponent negative lambda T. So masukkan A naught kita adalah 6.4 milli. Jangan tertinggal. Negative 3. Kemudian eksponen. Negative lambda is equals to ln 2 divided by berapa hari? 8. T dia adalah 40. Perlu tukar tak unit kepada second? Perlu tukar tak unit kepada second? Tak perlu sebab sini days, sini days. So kita boleh cancel out the unit. Exponent Alright, so what is the answer? Kalau unit dia sama, tak perlu tukar. Curie. Very good. Terus unit Curie lah sebab kita punya activity tadi memang dah unit Curie. Understand? Alright, settle. Next question. Kita tengok next question. Radon 222. Okay. Is a radioactive gas that is commonly found in concealed concrete area of house basement. It emits alpha and gamma radiation with half-life 3.8 days. Activity is recorded 3.5 times 10 power of 5 BQ. Find the activity after 5 days. Okay, jawab sekarang.
So, equation apa nak pakai ni? A. Very good. A is equals to A naught exponent negatif lambda T. Okay, masukkan semua info yang ada. So, answer? 1.4 times 10 power 5. Unit? BQ. Becquerel. Jangan tinggal unit ya. Tak ada unit salah. Dapat? Make sure tekan calculator. Saya nak awak tekan yang eksponen tu. Negatif jangan tinggal. Tak masuk negatif salah. Jawapan dia tak sama Okay, next question. Ada yang tertinggal ni? Okay tak ni? Right. Radiocarbon content carbon 14 decreases after the death of a living system with a half-life 5730 years. If an archaeologist working on a dig finds an ancient fire pit containing some partially consumed firewood and the wood contains only 12.5% of the carbon 14 content of an equal carbon sample from a present day tree, what is the age of the ancient site? Okay, cari. Dia nak berapa tahun umur benda tu, ancient site tu. Dia jumpa dah tinggal 12.5%. Berapa half-life berlaku? 60, 25, 3, betul? 3 half-life, isn't it? So 3 half-life lah. So meaning that 3 darab dengan, so T is equals to 3 darab dengan 5730. So dapat berapa? Berapa ancient site tu umur dia? $17 ni years. Tu jawapan dia. Faham? Dia nak tahu berapa umur site tu. Dia dah jumpa carbon content tinggal 14%, 12.5% saja. Alright, settle? Ada soalan? Tak ada Alright, the half-life of radioisotope is 20 minutes. Yang ini yang soalan selalu dia bagi dalam bentuk macam ni lah. And then the initial activity of a sample of the radioisotope is 480 BQ. Calculate the activity of the sample after 1 hour. So nak activity. Okay, cari sekarang. So A is equals to A naught exponent negatif lambda T. A naughtnya adalah 480 BQ. Exponent negatif ln 2 bahagi dengan 20 minutes. Darab dengan very good 60 minutes.
Yang ini yang saya kata hati-hati. Sebab mesti unit yang sama. Boleh, tapi awak akan cancel awak balik. Kan? 20 minit ni awak akan darab dengan 60. Ini pun awak akan darab 60. So cancel out. So tak payahlah. So the answer is 60 BQ. Understand? Alright, so simple Next adalah a huge amount of radioactive iodine were released in the accident at Chernobyl in 1986. Chemically, iodine goes to human thyroid. Okay, so in a normal thyroid, iodine 131 absorption can cause damage to the thyroid. Write down reaction for the beta decay. Semalam saya ajar beta decay sama ada dia adalah positron ataupun ada sama ada beta plus ataupun beta minus, isn't it? So in common, kalau bila soalan kata beta decay, awak mesti guna beta minus. Beta minus. Okay, so dia punya equation akan jadi, awak tahulah lah. So iodine 131 53. So dia akan daripada parent menjadi nukleid dia kita tak tahu daughter nukleid, so kita ambil X sajalah. So 131 menjadi 54 plus dengan so kosong negative 1. Ni this one pun okey ataupun beta lah. Sebab kita tahu dia adalah beta adalah elektron kan. Kalau alpha dia adalah helium kan. Benda yang sama boleh. So mesti campur dengan heat dan campur dengan neutrino. Neutrino ni ada dalam subtopik seterusnya. Apa itu neutrino? Ni saya rasa tak ada masalah. Okay, next question. If half-life of a diagnosed is if half-life is 8 days, so dia dah bagi half-life dia. How long? Soalan nak tanya how long, maksudnya soalannya tanya T. Would it take for ingested iodine to become 10% of its initial value? So kita nak guna equation yang mana? Value. So nak pakai equation yang mana? Dia adalah N is equals to N naught exponent negative lambda T. N dia berapa? N dia berapa? N dia berapa? Ni. So 10% daripada berapa? Initial. Mestilah 100%. Percentage yang paling banyak 100 je lah kan. Initial dia mesti kita tahu mesti 100%. Tak kira dalam kilo ke, dalam atom ke, initial dia mesti 100% lah. So exponent negative ln 2 divided by 8 days. So kita nak cari T. Okay, so cari T. So cancel out. So 0.1 exponent negative ln 2 divided by 8t. So macam mana saya nak hilangkan exponent? Ln. So ln to both sided lah. Ini saya buat jalan panjang ni So kalau awak dalam exam tak boleh, tak payahlah buat jalan panjang macam ni. So T is equals to selesaikan lah. That's why negative tu jangan hilang. 26 so 26.6 days. Jangan guna activity punya equation. Equation dia sama kan?
Tapi kalau salah guna equation, salah. But soalan dia tak cakap activity. Soalan cakap dia adalah value. So value-nya adalah atom dia ataupun dia punya nukleid dia. Understand? So dia bukan cerita pasal activity. Jangan salah guna equation walaupun sama. Jawapan awak akan dapat sama, tak masalah. Tapi awak dapat kosong markah sebab salah equation. Understand? Ada soalan? Okay, so with that